Ya, okey. Terima kasih Cikgu Nur Azman. Nur Azman, ya, betul lah? Atau Cikgu Nur Azman, ya, ya. Okey, daripada Seriaman, Sarawak, ya. And selamat petang kerana dapat bersama pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama bagi sesi Connecting Dots Learning pada hari ini dan juga kepada semua yang sedang giat bersedia untuk balik ke sekolah dengan tugas anda untuk tahun sesi 2023 dan 2024. Tapi terima kasih semua ya yang dapat bersama pada hari ini. Tajuk saya pada hari ini ialah induksi, orientasi, sosialisasi guru baru dan yang sedia ada. Walaupun perkara ini nampak perkara yang remeh ya, tapi kita harus faham di kebanyakan negara isu induksi ini guru bila melapor diri ke sekolah merupakan satu perkara yang penting. Bagaimana kita nak buat onboarding guru baru ini di sekolah kita? Maupun guru tu guru baru lepasan IPG atau universiti, ataupun guru yang berpindah masuk daripada sekolah lain, ataupun pihak kepimpinan yang masuk ke sekolah kita, baru masuk, umpamanya pengetua baru ke, penolong kanan baru, GKMP baru, semuanya perlukan satu jenis induksi ke sekolah baru mereka itu. Kerana kalau kita buat perkara yang betul pada peringkat permulaan, maka perkara itu akan membuat sesuatu yang lebih selesa, lebih teratur, lebih berstruktur, lebih merupakan friendly, school friendly approach kepada guru baru kita. So, 3 istilah ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama pada hari ini, nanti saya akan terangkan tentang induksi, orientasi dan sosialisasi ini. So, kita ada peringkat induksi sekolah, kalau yang terbaiklah, yang ideal. Induksi sekolah yang berlaku kemungkinan di banyak sekolah hari ini, di mana kalau menengah, Form 1 melaporkan diri, sekali dengan ada yang jemput ibu bapa sekali. So, itu adalah induksi ke sekolah. Untuk memastikan, kalau kita nak buat induksi untuk staff, induksi untuk ibu bapa, induksi kadang-kadang kita ada kontraktor-kontraktor yang terlibat dengan sekolah kita, atau pelawat, umpamanya daripada JPWP dan sebagainya, atau sukarelawan. Ada sekolah di mana sukarela terlibat dalam aktiviti. So, you boleh jemput dan buat induksi sekolah ini agar mereka diperkenalkan semula. Mungkin refresher, mereka pernah hadir tahun lepas, tapi kali ini refresher kalau ada perkara-perkara yang terbaru yang ingin dikongsikan. Khususnya tentang keselamatan, tentang prosedur dan polisi. Ini adalah perkara-perkara baru yang boleh dikongsikan. Of course, cabaran kita yang utama ialah untuk mendapatkan kehadiran ibu bapa. Dalam mesyuarat PIBG, satu daripada cabaran pihak sekolah adalah untuk mendapatkan kehadiran pihak ibu bapa. Ada sekolah kadang-kadang dibuat lucky draw, ya, hadiah-hadiah istimewa untuk menarik minat ibu bapa untuk datang ke sekolah. Tapi sebenarnya ia juga menjadi satu kewajipan. Seboleh-bolehnya ibu atau bapa. Kalau kedua-duanya boleh hadir, lebih baik. Atau ada cara lain yang terbaik, kita buat 2 cara, satu bersemuka, satu lagi online. Asalkan kita boleh dapat penglibatan ibu bapa. So, itu induksi sekolah. Next, yang paling penting saya rasa ialah induksi guru baru dan sedia ada, guru yang sedia ada. Sekarang dengan ada beberapa keliling baru yang baru keluar setelah Yang Berhormat Menteri
mengumumkan beberapa perkara yang akan dilihat semula. Hasil daripada itu telah dikeluarkan beberapa perkeliling. So, inilah peluang terbaik untuk kongsikan kandungan-kandungan perkeliling-perkeliling yang baru, polisi-polisi yang baru, prosedur-prosedur yang baru. Dalam latihan guru, kita memang mengutamakan onboarding guru baru, new teachers. Dan pada masa yang sama, existing teachers dapat refresher training. Apa maksud refresher training? Yang terbaru, yang terkini, yang memberi satu nafas baru, yang memberi satu motivasi yang baru setelah 4 minggu bercuti. Tentang bukan saja tugas mereka, tapi apa yang terbaru, apa yang nak diperkenalkan, apa yang perlu dilihat semula, revisit, dan apakah tentang PDP, classroom teams dan sebagainya. Kajian menunjukkan ya, induksi yang efektif akan membantu guru baru. Bagaimana nak bersedia untuk menjalankan tugas dalam bilik darjah dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah tersebut. Setiap sekolah ada budayanya. Saya bertugas di sekolah harian pada tahun 83. Saya ditukarkan ke Maktab Tentera Diraja. Dan saya dapati daripada sekolah harian, bila saya tukar ke Maktab Tentera Diraja, walaupun masih lagi ada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, tapi budayanya berbeza. Pertama sekali, murid akan sentiasa salute walaupun guru. Jumpa di koridor, so kita kena biasakan diri dengan budaya itu. Dan murid bila berdiri depan guru, tak ada berdiri, akan berdiri tegak. Itu budaya mereka. Guru, murid pada guru tidak akan ganjak daripada istilah yes sir, no sir, yes sir, yes madam kalau guru wanita, madam. Itu budaya yang sudah ada di situ. Ada budaya sukannya, ada budaya untuk co-curriculum yang lain dan juga dalam kelas, dalam PDP dan sebagainya. Itu pengalaman saya. Dan jangan lupa guru existing teachers akan mendapat yang ilmu terkini atau maklumat terkini tentang sekolah dan apa yang kita nak utarakan tentang school outcome. Kita tak semestinya perlu buat face to face. Kalau hari ini sekarang ada 65 orang guru bersama kita pada hari ini. Saya jangka kalau cikgu-cikgu boleh rangka sendiri ya cikgu. Remember, leadership is not hanya per view atau menjadi perkara yang perlu diusahakan oleh barisan kepimpinan sekolah. Cikgu antara anda semua atau kalau ada pemimpin sekolah boleh mengusahakan untuk induksi online bagi guru baru, bagi pengetua baru, bagi penolong kanan yang baru, termasuk juga bagi guru yang berpindah masuk dari sekolah. Kita akan buat induction program for your school. Dia khusus mengikut budaya. Kita tak boleh ubah prosedur, kita tak boleh ubah polisi atau dasar, tapi budaya tentang cara kerja, tentang etos sekolah itu, dan etika dan sebagainya, itu kita tak perlu, kita boleh kemukakan kepada guru baru yang berpindah masuk atau guru yang baru lepasan IPG atau universiti. Dan saya letak dalam kurungan RMC yang saya kongsikan tadi, pengalaman saya sendiri. Bila lapor diri, hari pertama, saya diberi 3 helai kertas dari nombor 1 hingga nombor 20. Nombor 1, saya lapor diri kepada pengarah pengajian dia panggil. Dan lepas saya lapor diri, dia tanda tangan dalam borang itu dan bahawa saya sudah lapor diri
dan dia pun beritahulah hasrat atau harapan. Keduanya saya lapor diri kepada Ketua Jabatan Sains. Di situ berbeza daripada sekolah harian, ada Ketua Jabatan Sains dan Ketua Jabatan Sastra. Lapor diri kepada mereka. Lepas tu lapor diri ke pusat sumber. Lapor diri ke tempat untuk dapat di mana mereka beri uniform dan sebagainya. Kalau pergi untuk umpamanya kita panggil latihan penggembaraan, maka anda diberi uniform tentera juga. Walaupun kita ni civilian. So pengalaman-pengalaman begitu, borang itu saya isi dengan lapor diri kepada semua dari nombor 1 hingga nombor 20, termasuk logistik, termasuk tentang pengurusan peribadi, profil kita, tentang gaji dan sebagainya, semua nombor 1 hingga 20. So borang itu kita isi. Dan bila kita pindah keluar, borang yang sama diberi untuk kita pindah keluar dan ditandatangani bahawa saya tidak berhutang buku kepada pusat sumber. Tak ada buku yang saya belum pulangkan, tak ada barang daripada store yang perlu saya pulangkan. Dari segi saya punya rekod, segalanya telah diberi dan sebagainya. So it is macam check in dengan check out, right? So itu pengalaman yang saya boleh kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. So jangan lupa, walaupun guru baru atau guru pengganti, kadang-kadang guru yang ambil cuti untuk cuti kelahiran anak dan sebagainya, ya. So mereka ada guru pengganti, maka untuk guru pengganti pun kadang-kadang kita sediakan juga apa induksi yang kita nak beri tentang polisi, prosedur dan amalan yang diamalkan di sekolah tersebut. Dan bagaimana kalau berlaku apa jua insiden, kita bagaimana kita buat pelaporan. Kita tidak boleh wujud dalam persekitaran di mana cikgu kata saya tak tahu. Kalau cikgu kata saya tak tahu, walaupun guru pelatih yang datang ke situ dan kata saya tak tahu, artinya kita punya onboarding itu, guru baru atau guru yang pindah masuk ini, kita tak buat induksi atau orientasi yang tepat. Orientasi yang menyeluruh. So kita kena buat secara terperinci. Ia tidak mengambil masa yang lama. Kemungkinan 2 hari. So use 2 days. 2 hari itu adalah satu yang terbaik untuk guru baru atau guru yang pindah masuk. Supaya mereka memahami struktur, mereka memahami proses-proses dalam sekolah tersebut. Mungkin ada yang sama dengan sekolah sebelum itu, tapi mungkin ada juga cara kerjanya berbeza sedikit. Dan apa prosedur yang spesifik dan amalan yang spesifik. Akhirnya, kita datang ke istilah yang terakhir itu, job ready. We are job ready. Kita dah bersedia lepas 2 atau 3 hari atau minggu pertama. Tahun ini, seperti anda semua tahu, minggu pertama kita tidak berkejar-kejar untuk nak mengajar. Minggu pertama kita kejar-kejar untuk bersosialisasi, berorientasi dan berinduksi tentang tugas kita. Memahami. Tahun lepas tak dapat tingkatan 4. Tahun lepas tak dapat tidak mengajar tahun 6. Maka tahun ini dapat tahun 6. So how do you start looking in depth tentang tugas anda sebagai guru mengajar tahun 6 dan tahun 5 umpamanya, atau guru yang akan mengajar kelas yang akan mengambil SPM. How do you prepare yourself? So, inilah minggu pertama dari dia 3 perkara berlaku, sosialisasi, orientasi dan juga induksi. Untuk guru yang sudah bertugas, yang sedia ada, dan juga untuk guru yang baru pindah masuk, atau barisan pemimpin yang baru pindah masuk, dan menjadi kewajipan kita sebagai guru dan pemimpin yang sedia ada di sekolah untuk secara ikhlas kongsi maklumat dengan barisan kepimpinan. Jangan kita ada amalan yang kajian menunjukkan ada yang akan tunggu untuk barisan pemimpin itu buat kesilapan.
baru dia cakap, oh ini tak sepatutnya begini, dia sepatutnya begini. Amalan di sekolah ni begini. Kenapa kita nak tunggu untuk orang buat kesilapan? Kita patut kongsi secara transparent, secara ikhlas apa yang betul, macam mana cara kita nak buat kerja. Pada tahun 80-an, bila saya mula mengajar, caranya ialah anda belajar sendiri. Yes, it's fine. Kalau itu budayanya, itu falsafahnya, tetapi lebih menyerlah, lebih berstruktur, lebih membawa kepantasan kita dapat cara kita nak job ready itu, kalau kita diberi ilmu, diberi induksi tentang tata cara, prosedur, polisi kerja di sekolah tersebut. Walaupun ada persamaan dengan sekolah sebelum itu. So kita kena sentiasa melihat dari perspektif yang lain. Adalah menjadi amalan yang kuno. Kalau kita anggap dia sudah tahu segalanya, hari kedua atau sebagainya, bagi dia saja buku rekod dia ada, dia terus masuk kelas dan mengajar. Itu adalah amalan yang pemikiran sebelum ini. Tapi kalau dewasa ini, pendekatannya patut lebih profesional. Cikgu baru ini, biar kita ada program untuk mereka. Sehari, 2 hari dan sebagainya. Saya semasa bertugas di IAB, tugas saya Ketua Jabatan Pembangunan Profesional dan juga pengantarbangsaan. Bila datang pensyarah baru, 3 bulan pertama hanya jadi pengikut, jadi sebagai pensyarah novice, masuk kelas pensyarah lain, duduk di belakang, jadi pengurus bersama dengan pensyarah lain. 3 bulan belajar budaya kerja. Apa amalan yang terbaik? Lepas 3 bulan, you are job ready. Masuk ke kelas, bagaimana anda nak mengendalikan sesi latihan. Training is different from teaching. Bila kita melatih, kita kena ambil kira pengalaman pelanggan kita. Kalau kita melatih pengetua, jangan kita anggap dia ni orang baru. Dia sudah ada pengalaman yang banyak. Maka kita terpaksa gunakan pengalaman mereka dalam latihan yang kita kendalikan. Mengajar atau mengendalikan sesi bagi orang dewasa, kita sentiasa menggunakan andragogi. Kalau kita dengan kanak-kanak, kita gunakan pedagogi. So, dua ini mempunyai mazhab yang berbeza. So, mazhab kita, pendekatan yang kita gunakan harus memahami pelanggan. So, untuk induksi ini pun, kita harus tahu ini guru baru. Apakah pendekatan? Kita bukan saja mau telling mindset, kita juga nak listening mindset. Supaya kita tahu daripada pelanggan kita sejauh mana mereka tentang ilmu PDP, pengurusan kelas dan sebagainya. Jadi perkara dua hal. So kita nak jadikan guru baru atau guru yang berpindah masuk atau guru yang sedia ada di sekolah itu job ready untuk penggal baru. So hari ini saya akan kemukakan soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Are you job ready for 2023-24? Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab. Kalau nak jawab dalam chat pun boleh. Soalan saya, are you job ready for 2023-2024? So yes, bagus. Itu kehebatan. We are all ready. Right? Dan ambil tugas itu, kita buat secara ikhlas dan kita beri sumbangan ke pendidikan negara kita. Murid-murid kita ada yang menyerlah, ada di tengah, ada di bawah. Remember, mereka semua murid kita. Kalau kita kena habiskan sejam lepas sekolah untuk membimbing murid kita, please
please do it. Buat. Kerana anak murid kita ni adalah duta kita. They are our ambassadors. Tak kira dia datang daripada warna apa. They are our children. Kita beri cikgu, tugas kita adalah daripada martabat yang terpuji. Sebab itu kita jadi cikgu. Martabat yang terpuji. Maka kita beri yang terbaik. So, specific to your school, specific to the classroom, this year you are teaching Form 5, mesti ada cikgu yang boleh kongsikan kalau anda tak pernah mengajar. Beri latar belakang sedikit tentang perkara tentang pelajar-pelajar kita yang masuk ke Form 5 atau ke tahun 6 dan sebagainya. So, induksi yang school spesifik ini mesti melibatkan kelas yang akan diajar, bincang secara kolaboratif. Jangan segan ya cikgu. Zaman nak segan di antara satu sama lain sudah tertinggal. If we are still very shy among each of us, kelas Cikgu Kasim saya tak boleh masuk bila dia mengajar, then kita akan ketinggalan. Kita kena adakan budaya kita masuk secara ikhlas, secara profesional. So we help each other. Bina collegiality, kejelikan kerja profesional itu. Dan khusus untuk sekolah anda sendiri. Hari ini kalau anda lapor diri, anda sudah mungkin dapat buku pengurusan, ada panggil buku panduan tahunan dan sebagainya. So untuk guru baru, tolong beri mereka soft landing. Right? Soft landing supaya dia melalui 3 peringkat ini. Induksi, orientasi dan sosialisasi. Supaya dia boleh ada proses akomodasi dan asimilasi berlaku. Di mana mereka menjadi biasa dengan sekolah semula. Sekolah baru mereka atau setelah kembali ke sekolah. Induksi, kita menyesuaikan diri dengan tugas rasmi untuk tahun itu. Core business, PDP, dan tugas-tugas rasmi yang lain. Dan etika kerja. Orientasi, kita bersesuaian dengan tempat kerja kita dan budaya kerja. Kalau ada budaya baru, kita menyahut cabaran budaya baru. Itu adalah ke arah tunjang orientasi. Kesosialisasi, bagaimana kita rasa buat seseorang yang baru tu rasa dia dijemput, dia dihargai di sekolah ini. Gunakan teori invitational. Tak perlu tunggu dia untuk datang kata, hai cikgu, saya guru baru. Kita sendiri, kalau di maktab tentera, daripada meja atau colonel akan datang, dia nampak muka baru, dia datang kepada, hi, hello, I am Colonel Kasim. Dia sendiri akan perkenalkan diri. Dalam tentera itu budaya. You come up and introduce yourself. So, bila kita ada cikgu-cikgu baru ni, kita ke depan dan memperkenalkan diri. Cikgu, saya in charge untuk kelab guru, saya pengerusi. Cikgu nanti akan jadi ahli dan kita harap kita akan bekerjasama. So you invite people, right, di tempat kerja dan kita ambillah gambaran makro. Jangan kita bebankan guru baru atau yang pindah masuk dengan banyak tugas. Ini orang baru datang. Mari kita bagi dia banyak kerja. Ini peluang kita. Dulu saya masuk pun macam ni, saya diberi. So, rangkaian pandangan sebegitu, falsafah begitu tidak akan berputus. Dan perkara yang sama berlaku dalam bidang perubatan. Bila datang houseman, dia kata dulu saya houseman, doktor, saya pun kena layak, sekarang you pun akan kena sebegitu juga. So, kita tak mahu budaya begitu. Pendidik ini kita ni adalah profession yang terpuji, yang memang kita diisi dengan banyak empathy. Empathy ini penting. So empathy lah yang kita akan gunakan. Ini guru baru. Kita bantu dia. Dia tak tahu banyak benda, kita bantu dia. Dan kita takkan hilang apa-apa. So ambil gambaran yang baru and
Jangan bebankan. Bagi dia masa bila dia dah melalui akomodasi dan asimilasi, kita dah buat dia rasa selesa melalui sosialisasi, budaya kerja dan sebagainya. It becomes a nice place to work. You know, you are a big family dalam sekolah. So, akan hari Isnin ini dah mula semalam dengan mesyuarat. Hari ini pun ada pelaporan oleh tingkatan 1, mungkin darjah 1 dan sebagainya. Setiap sekolah ada dia punya jadual yang berbeza. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Jangan lupa pengalaman itu kita tidak boleh beli daripada 7-Eleven atau Speed 99. Pengalaman itu adalah pengalaman yang kita sendiri cari. Tetapi kalau kita tak boleh beri seorang pengalaman, kita boleh kongsi pengalaman. Kita boleh beri buku, kita boleh beri makalah atau ilmu yang kita boleh kongsikan. Dan di antara itu jangan lupa, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind, tapi ilmu bukan saja datang daripada buku, ilmu boleh datang daripada pelbagai tempat. Buku yang terbaru yang saya sedang baca ialah The Tree Whisperer. Saya tak tahu anda boleh nampak. Dan ini adalah pengasas kumpulan IOI. Anda selalu pergi ke IOI Mall, dia pengasas. So, books are the training weight. And jangan lupa, hari Isnin anda mulakan bab baru untuk 2023, 2024. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih mengambil masa lebih sedikit. Have a nice day. Okey, terima kasih kepada Dr. Mahendra di atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi kebetulan bagi saya, sebenarnya saya nak rumuskan secara pendek, tapi kebetulan pula tajuk yang dikongsi oleh Dr. Mahendra ni sangat berkait rapat dengan saya sebab saya sebenarnya baru berpindah ke sekolah baharu. Okay, jadi saya berpindah pada bulan 2 tahun ini juga. Jadi saya hanya sempat 2 minggu di sekolah baharu, kemudian cuti sekolah. Kemudian saya datang semula ke sekolah. Jadi saya sebenarnya masih adalah seorang guru yang baru berpindah lah. Dan sebenarnya semasa saya dengar perkataan induksi, saya fikir induksi itu hanyalah untuk guru-guru baharu. Tapi bila penceritaan oleh Dr. Mahendra tadi, sebenarnya saya telah mengalami proses itu sendiri di sekolah, di mana saya diberikan pendedahan lah bagaimana pengurusan di sekolah, budaya. Bagi saya budaya itu sangat penting. Okay, sebab macam yang Dr. Mahendra cakap, budaya di satu sekolah tu walaupun kita beranggapan sekolah menengah ni dia sama, tapi mungkin di satu sekolah ni budaya dia lain. Jadi itu apa yang saya sedang alami lah. Dan mungkin juga kalau kita kaitkan macam bila kita naik kapal terbang tu, perasan tak setiap kali kita naik kapal terbang, dia mesti ada pramugari dengan pramugara tu dia akan bagi SOP macam mana cara pakai safety itu semua. Walaupun kita sebenarnya cakap saya dah banyak kali dah naik kapal terbang, jemu dengan benda ni, tapi mereka memang akan ulang benda tu. Dia cakap mungkin prosedur ni berbeza dengan kapal terbang yang lain. Jadi bagi saya itu pun adalah satu bentuk induksi lah supaya kita refresh balik kan. Betul tak Doktor? Ya, betul. That's right. And Encik Azman, sebelum saya lupa dah umur dah 60 lebih, so walaupun saya nak sebut 10 perkara, kadang-kadang terlupa satu. Perkara yang sama, kenapa minggu pertama tahun ni kita gunakan induksi, bukan induksi, tapi sosialisasi dan orientasi dilalui oleh murid juga. So, kita gunakan masa, cikgu pun melalui itu, murid pun kita beri peluang untuk melalui orientasi. Supaya kita buat mereka mentally ready. Dia ada dua konsep, tuan-tuan dan puan-puan boleh Google. Readiness to teach and readiness to learn. Readiness to teach adalah dari pihak guru. Readiness to learn adalah dari pihak murid. Bila kita masuk ke kelas, dua perkara ini berlaku. Kita berkejar dari kelas lain, kita kena ada mental setting untuk readiness to teach. Dan pihak murid, dia baru habis matematik. Sekarang dia kena tukar kod kerana masuk guru bahasa Inggeris.
So dia kena ada readiness to learn. How do they switch daripada maths punya setting kepada bahasa Inggeris. So kita kena, sebab itu kita ada proses set induksi itu sebelum kita mula. Kerana kita nak bawa pelajar kita bersama dengan aras yang sama supaya mereka faham apa yang kita nak ajar. So dalam kelas sebelum kita mula. So remember, orientasi dan sosialisasi sama penting untuk murid juga ya. Ini minggu pertama, buat mereka rasa selesa dan bagi mereka semangat untuk nak mula belajar dengan semangat baru, dan jangan kita ambil sambil lewa kalau murid tidak hadir. Cari mereka, pastikan rakan mereka, tanya kenapa Ali tak datang ke sekolah, kenapa Krishnan tak datang ke sekolah, siapa kenal dia, siapa tahu. Kata cikgu nak jumpa dia, minta dia datang, cikgu nak bincang dengan dia, cikgu nak bantu dia. Kata cikgu nak jumpa dia, lagi tak datang. Okey, Azman, balik kepada anda. Saya akan kongsikan, ada yang minta title of the book. Saya akan kongsikan. Dan I got these books daripada popular bookstore. Okey, terima kasih doktor. Ya, lagipun apa yang doktor tambah tadi memang betul lah. Sebab sebelum ini pun kalau kita tengok dalam kita punya rancangan pengajaran, ada induksi. Betul lah. Okey, Yes. jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan sesi kita pada petang ini bersama pembentang kita, iaitu Cikgu Nur Azura binti Abdul Jalil. Jadi Cikgu Azura sudah mula berkongsikan slide beliau. Jadi kita minta beliau untuk bentangkan. Jadi kalau kita tengok snippet ini pun satu jenis induksi lah bagi saya. Supaya kita tak macam masuk terus terkejut bila dia ada soft landing dulu. Okey, jadi ini merupakan CDL hands on siri ke-85. 82. Saya tengok nombor jadi terbalik. Okey, 82. Okey, buku The Three Whisperer by Lee Hong Lian. Okey, nanti kita boleh rujuklah The Three Whisperer. Okey, Cikgu Zura boleh teruskan. Okey, selamat petang kepada Dr. Mahinder, kepada Cikgu Azman dan rakan-rakan warga pendidik semua ya. Selamat petang saya ucapkan dan selamat datang. Terima kasih doktor, terima kasih Cikgu Azman kerana menceriakan hari ini. Memang seronoklah. Saya suka dengan sharing hari ini sebab sharing hari ini pun sebenarnya kalau kita tengok pun memang berkait rapat dengan apa yang kita nak kongsikan pada hari ini. Ya. Jadi izinkan saya untuk untuk buat perkongsian pada hari ini. Sekejap ya, dengar tak suara saya dengan jelas? Dapat dengar kan? Okey. Boleh dengar jelas. Ya, okey. So, jadi, maaf ya. Okey. Jadi, hari ini objektif kita di mana kita akan fokuskan kepada sesi perkongsian ini adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Okay, dan selain daripada itu, kita juga dapat membangunkan kompetensi guru kita dan juga kita dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Okay, sebab untuk menjadi seorang guru ni bukan hanya sebagai guru konten semata-mata. Guru juga mesti ada roh pendidik, mesti ada jiwa pendidik. Baru kita dapat mendidik, dapat membentuk anak tu bukan sahaja dari segi tahap kepandaian, okay, tetapi juga kita dapat membentuk nilai, adab, akhlak. Okay, dan menjadi anak yang berguna pada masa kemudian hari insya-Allah. Okey, dan selepas itu dapat membina jaringan dan jaringan berterusan insya-Allah. Okay, melalui perkongsian pada hari ini saya dapat mengenali rakan-rakan semua, saya dapat mengenali Datuk Dr. Mahinder, saya dapat mengenali Cikgu Azman, saya dapat mengenali Cikgu Sasi, Cikgu Chin, ya, Cikgu Chu dan sebagainya. Okey, ya. Okey, jadi untuk makluman semua, okey, peserta untuk bahagian ini, ya, di mana untuk menjadi ahli CDL ni pendaftaran adalah percuma. Jadi rakan-rakan warga pendidik
berminat dan mempunyai kelapangan boleh mendaftar, kita galakkan. Okey, dan juga peserta akan mendapat jemputan jemputan melalui email semasa mendaftar. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan warga pendidik semua, sesi perkongsian kita akan berlangsung pada setiap hari Jumaat, iaitu selama 1,5 jam bermula pada pukul 3 petang hingga pukul 4:30 petang. Dan perkongsian ini kita akan laksanakan secara hands-on, dan yang baiknya untuk sesi perkongsian ini kita akan sertakan sekali sijil menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi pada hari ini dengan tema Cikgu Bantu Cikgu. Jadi izinkan saya untuk memulakan perkongsian. Okey, jadi saya ingin memperkenalkan diri saya. Okey, saya Cikgu Nora Zura binti Abdul Jalil di mana saya adalah seorang guru, di mana pengalaman mengajar saya ialah selama 21 tahun menjadi seorang guru. Okey, saya pernah berkhidmat di Sabah. Okey, masa tu saya mengajar sekolah rendah Saya mengajar sekolah rendah dan saya memahami, saya mengenali kanak-kanak sekolah rendah. Bagaimana kanak-kanak sekolah rendah ni? Okey, dan kemudian sambung pelajar lagi dan seterusnya saya ditempatkan untuk second posting, saya mengajar di Perak. Di Perak pula saya mengalami lagi satu situasi, iaitu set induksi saya bagaimana mengenali lagi kanak-kanak yang berusia remaja daripada umur 13 tahun sehinggalah ke umur 17 tahun, 18 tahun. Di situ saya memahami, oh rupanya peringkat pembesaran kanak-kanak ni macam ni. Bermula daripada sekolah rendah, corak pendidikan, corak penekanan, pendekatan yang kita berikan dia macam ni. Untuk sekolah menengah dia macam ni. Okey, dan kemudian sentiasa keep on going learning juga. Okey, sentiasa belajar, dan selepas itu saya berpindah mengikuti suami saya balik semula ke Sarawak. Okey, dan tahap pendidikan of course pendidikan saya adalah pelajar lepasan di mana saya mendapat pendidikan ikhtisas saya di Maktab Perguruan Keningau Sabah okey, di mana saya adalah pelajar daripada diploma perguruan. Okey, dan seterusnya saya menyambung pelajaran saya dalam program khas pensiswazahan guru PKPG di Universiti Malaysia Sarawak untuk degree pendidikan saya, dan seterusnya saya menyambung ke peringkat sarjana di UiTM Shah Alam dalam bahagian executive admin, iaitu memahami bagaimana memahami lagi polisi. Sesuatu polisi itu bagaimana dilaksanakan. Jadi saya memahami, sentiasa belajar. Jadi saya pun macam bagus juga macam ni. Okey. Okey, dan seterusnya ini adalah saya. Okay, di mana saya sentiasa bersama dengan student saya. Jadi rakan-rakan guru jika nak jumpa saya boleh menghubungi saya. Ini nombor telefon saya. Awal-awal saya pesan, takut nanti saya terlupa, minta maaf ya. Okay, dan seterus itu boleh jugalah kenal saya melalui TikTok, sebab saya pun sangat menggemari TikTok, di mana di dalam TikTok tu saya banyak berkongsi apakah alat untuk membantu pembelajaran. Okay, selain daripada untuk pembelajaran anak-anak murid saya dan live saya lah. Okay, dan boleh jugalah jumpa saya melalui Facebook saya. Okay, seterusnya kita pergi pada hari ini. Okay, iaitu perkongsian saya Me and Life. Okay, di mana pada hari ini kita akan pada akhir perkongsian, para peserta, bukan para pesarta ya. Minta maaf, para peserta dapat mengetahui fungsi life worksheet sebagai salah satu bahan tugasan pembelajaran interaktif murid. Di mana kita tahu selama ni kita hanya wujudkan modul, kita hanya wujudkan bahan latihan kepada student. Kadang-kadang ada bahan latihan itu mungkin kita tengok mungkin sesuai, tapi bila kita pergi untuk kelas A mungkin sesuai, tapi bila kita pergi ke kelas hujung, kelas I, kita dapati dia semakin sukar. Jadi di situ kita macam berfikir, lebih baik kita gunakan satu pendekatan bagaimana nak membantu student ini belajar, dan dalam masa yang sama juga dapat mempelajari dan dapat improve tahap kompetensi guru di dalam bidang digital. Dan selepas itu dapat menghasilkan kepelbagaian sumber bahan pengajaran digital pendidik, dan juga dapat menghasilkan bahan PDP yang menarik dan juga berkualiti.
Okey. So, sekarang kita tengok video. Okey, video ini. Okey, kenapa mesti video ini? Oh, dapat dengar sound tak? Tak ada. Sekejap Oh, what is it? Saya dah lupa dah. Cikgu dapat dengar bunyi tak? Sound ataupun sebagainya? Tak dapat Tak ada bunyi, cikgu. Tak dapat, cikgu. Oh, tak dapat Minta maaf. Saya fikir mungkin di bahagian share sound. Mi, sekejap lagi kita semua akan terbang naik ke angkasa. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam, alakazam. Saya dah tumpang, Bang. Jangan sekarang Bapak hati, Nenek. Mi, sekejap lagi kita... Okey. Kalau kita tengok tadi kan video tadi, untuk pengetahuan rakan-rakan warga pendidik, sebenarnya video ini adalah inspirasi saya. Masa tu saya teringat, masa PKP, waktu kita PDPR, okay, kita dapati pembelajaran pada waktu tu agak susah. And then sekolah saya adalah sekolah di kawasan luar bandar. Macam mana kita nak menyampaikan bahan pembelajaran ini, macam mana kita nak mengajar, and then selepas itu macam mana dengan budak-budak ni. Okey, jadi saya pun terfikir. Okey, saya terfikir ada dua benda. Okey, sama ada nak sampaikan pengajaran ini secara dalam talian ataupun saya gunakan kaedah saya hantar bahan-bahan pengajaran saya pergi ke kampung-kampung, pergi ke rumah-rumah, hantar. Okey, jadi saya menggunakan dua pendekatan ini. Dan kemudian saya dapati bila macam ada satu ketika saya menghantar tugasan di beradik, saya dapati ada student saya bagi tahu, cikgu, kertas soalan kan cikgu kena hujan, hilang. Lepas tu kami tidak dapat lagi buat apa-apa sebab kertas tu sudah teruk sangat. So di situ saya mencari idea macam mana saya nak membantu student saya ni, macam mana saya nak pastikan budak ni belajar. Lepas tu student saya tanya, cikgu ada tak cara lain untuk kami dapatkan bahan dalam masa yang sama kami dapat belajar? Menggunakan apa-apa pendekatan lah cikgu, apa-apa bahan lah cikgu, yang penting yang ianya mudah dan kami boleh belajar. So di situ saya dapat idea bila macam saya tengok dalam YouTube, saya tengok dalam Facebook menceritakan tentang live worksheets. So di situ saya macam betul juga. Dan masa tu pun rupa-rupanya masa tu adalah saya tengah tengok video ni. Jadi saya pun terfikir dulu pendekatan teknologi dahulu adalah berkaitan dengan ni, dunia perfilman. Rupa-rupanya di dalam pendidikan pun sudah bermula berlakunya evolusi, berlakunya transformasi pendidikan, di mana daripada dunia berbentuk abstrak kepada konkret dan balik semula kepada abstrak, iaitu daripada digital ke non-digital, non-digital kepada digital. Jadi sekarang ni kita dapati bila teknologi semakin berubah, kita dapati teknologi itu semakin canggih. So itu yang berlaku dengan dunia pendidikan kita dan itu yang berlaku ke atas diri saya semasa berlakunya PKP, semasa berlangsungnya PDPR dan sehinggalah sekarang. Okey. So, jadi sekarang ni saya nak, okey, sekejap
Saya sharekan. Sekejap ya. Right. Saya stop sharing. Okay. Jadi saya nak rakan-rakan saya dapat tak apa ni scan barcode ini. Dapat. Kalau cikgu-cikgu dapat, boleh bagi feedback, cikgu boleh bagi reactions di bahagian button. Okay. Ya, terima kasih Cikgu Azman. Okay, good. Okay, so sekejap ya. Merah itu pilihan apa itu? Okay. So, sorry. Macam allergic apa? Okay. So, I try. Okay. Rakan-rakan dapat nampak tak right, sorry. Okay, so sekarang ni, right. So sekarang ni rakan-rakan, okay, saya nak minta rakan-rakan untuk menyatakan, okay, apa yang rakan-rakan faham tentang live worksheets? Okay, ada yang mengatakan apply physics. Lagi, kalau rakan-rakan tak dapat nak masuk dalam Mentimeter ini, rakan-rakan boleh menggunakan ruangan chat untuk memberi untuk menyatakan apa yang cikgu rakan-rakan ataupun warga pendidik faham tentang live worksheets. Automark, easy access. Lagi. Betul, easy access, automark, betul. Okay, amazing. Right, okay. So, yes, respon pertama, online homework, betul. Online homework. Okay, so kalau kita lihat di sini, ya, respon pertama. Okay, teruskan ya cikgu. Alright, very good. So, seterusnya. Okay. Okay, good. Ya, online homework, multiple media, live, dan sebagainya. Enjoy learning, very good. Ya. Okay, interactive, yes, very good ya. Interactive, the word of interactive there. Okay. Lagi. Drag and drop, ya, ini mesti orang yang ni kan, okay. So hari ini kita akan belajar drag and drop juga. Mungkin ada rakan-rakan yang baru mengenali tentang live worksheets. Mungkin ada rakan-rakan warga pendidik yang sudah memang expert dalam bidang live worksheets ini. Jadi saya harap perkongsian hari ini kita dapat berkongsi and then kita dapat sama-sama belajar di antara satu sama lain. We learn together. Okey, betul. Ya. Alright, so seterusnya. Okey, soalan saya dengan rakan-rakan warga pendidik. Adakah rakan-rakan warga pendidik pernah menggunakan live worksheets dalam pengajaran? Okey, ada yang mengatakan tidak apa cikgu. Never mind. Sebab itulah kenapa kita rezeki ya, ada jodoh bertemu di dalam CDL di mana kita dapat sama-sama belajar. Apa itu live worksheets? Okay, yes, betul. Wah, hebat. Okay, nice try. Bagus juga sebab saya dapati di sini 56% ya rakan-rakan warga pendidik ada yang tidak tahu dan tidak tahu bagaimana menggunakan live worksheets ini di dalam pengajaran ya. Okey, dan 44%, wow, 47% ada yang dah tahu
menggunakan live worksheets ini di dalam pengajaran. Tahniah cikgu, saya ucapkan sangat hebat ya. Okey, so kita stop. Right. Okey. Sorry ya. Okey, teruskan saja ya cikgu untuk menjawab. So seterusnya saya akan cuba share lagi. Maaf ya cikgu, saya menggunakan dua peranti. Sebab itulah kenapa sebab ke kanan dan ke kiri. Alright. Okay. So, hari ini kita akan mengenalilah apa itu live worksheets. Okay. Jadi sekarang saya akan tunjukkan video bagaimana untuk menghasilkan kuis dengan menggunakan live worksheets. Selain dijadikan sebagai bahan untuk kita jadikan tugasan kerja rumah, ataupun sebenarnya kita boleh gunakan juga untuk sesi permainan, sesi permainan di dalam kelas. Jadi ideanya cikgu perkongsian pada hari ini mungkin menjadi melalui perkongsian pada hari ini kita dapat idea bagaimana untuk kita nak membuat persiapan awal dari segi fizikal dan mental, bagaimana kita nak handle untuk untuk sesi komunikasi berkesan di dalam kelas kita, sesi induksi bersama dengan rakan-rakan kita. So sekarang sila lihat video ini . Sorry ya, saya tertekan tadi. Okey, Cikgu Azman ada soalan kah? Setakat ni tak ada. Okey. Oh ya, Precious. Oh, sorry cikgu, saya gunakan dua peranti sebenarnya. Okey, ya, okey, tak apa, nanti saya akan gunakan presentation mode. Okey. Saya tengok di sini saya ada ambil melalui daripada internet. Yes, sebenarnya kita boleh gunakan daripada internet, tapi adalah lebih baik kita menggunakan kita hasilkan live worksheets kita sendiri melalui Canva dan kemudian kita pindahkan ke dalam bentuk live worksheets dalam bentuk interaktif. Okey. Jika setiap menggunakan live worksheet sekolah, kekangan je. Ya, betul cikgu, tidak dapat dinafikan. Macam sekolah saya pun menghadapi cabaran yang sama, di mana pelajar ada juga yang tidak dapat untuk belajar. Jadi kami menggunakan dua pendekatan untuk pembelajaran. Sekiranya tak dapat secara online, kami akan bagi bahan yang berbentuk dalam bentuk cetakan kepada pelajar yang mempunyai cabaran dari segi capaian internet untuk tugasan kerja rumah. Okey, jadi di sini saya nak ceritakan. Okay. So di sini saya nak ceritakan sebab sedikit tentang live worksheets inilah. Di mana live worksheets ini adalah alat untuk menghasilkan pembelajaran interaktif. Di mana students ataupun pelajar dapat mempunyai dapat menimba pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Terutamanya kepada guru ataupun pelajar. Selain daripada itu juga, guru dapat menukar lembaran kerja format PDF, doc ataupun JPG dan sebagainya ke dalam bentuk yang lebih interaktif. Di mana kita dapat student dalam masa yang sama juga dapat belajar, dapat belajar di dalam kelas bila kita hasilkan bahan interaktif dalam masa yang sama kita dapat memberikan tugasan dan kemudian pelajar pun dapat berinteraktif menggunakan teknologi untuk pembelajaran.
Dan untuk pengetahuan rakan-rakan ya, di mana live worksheets ini kita dapat membuat pelbagai bentuk bahan pembelajaran ya, sama ada dalam bentuk modul, kuis dan juga permainan. Sorry ya cikgu. Okey, jadi di dalam live worksheets ini sebenarnya kita dapat fokuskan. Ya, betul cikgu. Boleh juga kita laksanakan di dalam makmal komputer sebenarnya. Okey, untuk live worksheets ini sebenarnya dia ada banyak feature lah. Banyak feature. Ya, salah satunya adalah isi tempat kosong, tandakan betul, MCQ, padankan, drag and drop, cari perkataan ataupun word search. Macam tadi saya tunjukkan di dalam YouTube tadi, video tadi adalah berkaitan dengan word search dan juga drag drop down ya. Dan selain daripada itu, rakan-rakan, fitur daripada live worksheets ini kita juga boleh meletakkan pautan YouTube, video dan sebagainya, ya. Okey, so sekarang kita akan belajar macam mana kita nak buat live worksheets ini. So saya akan terangkan satu-satu lah ya, di mana hari ini saya akan fokuskan pertama sekali kita hasilkan worksheets daripada Canva dan selepas itu bila daripada Canva kita nak masukkan ke dalam live worksheets. Okey. Jadi di sini saya menggunakan Canva untuk hasilkan live worksheet saya. Okey, jadi izinkan saya. Okey. So untuk daripada Canva, okay, bila kita dah hasilkan live worksheets lah, kita dah hasilkan worksheets worksheets di Canva. So apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kena download dan tukarkan ke dalam bentuk format PDF. Okey. Dan setelah cikgu tukarkan ke dalam bentuk format PDF, okey, barulah cikgu boleh cikgu simpan folder tersebut, file tersebut di dalam mana-mana folder cikgu, di dalam PC ataupun laptop cikgu, dan selepas itu cikgu buka live worksheets. So ini adalah live worksheets ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat ya. Okay. So ada nampak kan? Okey. Okay. Jadi kalau cikgu-cikgu kan, misal katalah cikgu-cikgu ada hasilkan bahan pembelajaran ataupun modul ataupun latihan ataupun kuis ya kepada murid-murid cikgu. Jadi cikgu boleh boleh buat di dalam Canva. Sebenarnya Canva lebih baiklah, macam lebih menyeronokkan lagi sebab dia banyak benda yang kita boleh hasilkan di sini. Okey. Pertama, cikgu kena tekan bahagian share dan cikgu pergi ke bahagian download. Dan selepas itu cikgu tekan bahagian PDF standard dan kemudian downloadkan. Okey, dan selepas itu bila cikgu dah download, cikgu akan dapat file itu simpan di dalam PC cikgu ataupun laptop dan seterusnya cikgu boleh pergi ke live worksheets. So macam mana cikgu nak pergi ke live worksheets? Senang sahaja, cikgu pergi ke Google Search Engine. Sorry ya. Okay. Cikgu tekan sahaja, type sahaja live worksheets. Okay. Dan cikgu masuk di sini. Okay. So bila dah cikgu masuk, bila cikgu dah masuk ke bahagian live worksheets, apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kena terlebih dahulu login. Sebaik-baiknya menggunakan login account MOE lah. Kalau cikgu ada account biasa boleh juga, tak ada masalah. Tapi lebih baiklah kita gunakan account MOE. Untuk minta maaf ya, untuk rakan-rakan guru yang daripada luar daripada Malaysia, guru-guru daripada Brunei dan Indonesia boleh menggunakan apa-apa account ya. Kalau cikgu ada account MOE dan sebagainya. Dan selepas itu cikgu boleh pergi ke bahagian Make Interactive Worksheets di bahagian sini.
Dan kemudian di sini sebenarnya untuk pengetahuan cikgu banyak tutorial berkaitan dengan bagaimana untuk hasilkan live worksheets. Okey. Jadi apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu pergi ke Get Started. Okey. Selepas daripada Get Started, cikgu akan nampak macam ni. Okey. So yang ini yang kita katakanlah di dalam live worksheets. Okey, sorry ya. Okey. So saya tekan. Okey. Okey. So di sini saya dah memang ada quiz science ni, saya tukarkan ke dalam bentuk PDF. Okey. So bila kita dah tukarkan ke dalam bentuk PDF, okey, kita simpan fail ini di dalam desktop kita. Okay. Dan kemudian kita pergi ke live worksheets. Okay. So cikgu boleh pergi ke bahagian sini. Okay. Dan cikgu boleh pergi ke bahagian tadi. Okay. Quiz science 1. Okay. Dan kemudian tekan upload. So dia akan jadi macam ni. Okay. So macam mana kita nak hasilkan pembelajaran interaktif tu? Okay, jadi hari ini saya akan ajar cikgu-cikgu pertama sekali adalah bagaimana kita nak buat bahagian isi tempat kosong dan juga drop down, ya. Okey, untuk di bahagian ini apa yang cikgu-cikgu perlu tekan? Okey, saya stop sharing. Okey, untuk bahagian isi tempat kosong dan juga drop down, cikgu-cikgu kenalah isi macam beginilah ya. Cikgu kena buat drag dan kemudian cikgu kena typekan. Okey, cikgu boleh letakkan simbol type dan kemudian letakkan simbol slash lah macam ni. Okey, dan juga untuk drop down formula dia kita kena letak choose. Jadi saya akan tunjukkan satu-satu ya macam mana untuk hasilkan bahagian isi tempat kosong dan juga drop down. Okey, macam ni ya cikgu-cikgu. Okey, pertama kita drag macam ni. Okey. Okay, selepas itu untuk bahagian isi tempat kosong, cikgu letak sahaja. So macam ni, ini adalah kita letakkan isi jawapan. Ya. Contohnya macam ni, saya andaikan student saya mungkin akan meletakkan jawapan macam ni. Okay, dia akan type macam ni. Okay. Mungkin akan menulis macam ni. So, kalau kita tengok kita test, kita uji di bahagian live worksheet sini, kita tekan bahagian preview. Oh, sebelum itu saya nak minta maaf ya cikgu. Okey, di mana untuk bahagian live worksheets, di sini saya ingin memperkenalkan, di mana untuk bahagian button ini adalah button edit. Okey. Dan yang ini adalah button preview, di mana untuk setiap kali sebelum kita nak keluarkan apa-apa latihan berbentuk interaktif ini ataupun live worksheets kita kena uji dahulu, kita kena klik preview untuk tengok sama ada betul atau tidak kebarangkalian jawapan yang kita nak berikan ataupun bentuk tugasan yang kita nak berikan kepada pelajar. Okay, dan yang ini pula adalah untuk button save dan yang ini untuk delete. Serta untuk yang bahagian ini adalah untuk update background.
Manakala yang button ini adalah button under dan juga redo. Okey. Jadi kita nak tengok kan uji. Okey, macam mana jawapan pelajar kita. Jadi nanti kalau misal katalah kita dah share, kita dah share pautan kepada student kita, so kita akan dapati student kita dia akan cuba jawab macam ni lah. Okey. Dia akan type macam ni di dalam komputer ataupun dalam handphone. Okey. Okey, dan selepas itu mereka akan tekan button submit ataupun finish, dan selepas itu kita akan tengok dia akan terus automatik lah, dia akan automatik untuk semak. So di sini kita dapat lihat, oh rupanya ada kesilapan dari segi ejaan. Okey. Jadi kita betulkan lagi di bahagian ini. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada jawapan dia, dan kalau kita tengok di bahagian ini adalah kebarangkalian jawapan yang diberikan oleh pelajar. Okey, dan seterusnya macam mana kita nak buat drop down. Okey, untuk drop down kita drag macam ni dan kemudian kita letakkan perkataan choose. Choose dan kemudian noktah bertindih. Okey, choose. Okey, lepas itu kita letaklah pilihan jawapan kepada murid. Okey, untuk menyukat, okey, isi padu cecair. Okey, dan selepas itu untuk mengisi pepejal semasa pemanasan. Okay. Sebenarnya cikgu-cikgu boleh jadikan ini sebagai kuis untuk pelajar-pelajar cikgu. Okay. Okay. Selepas itu, cikgu boleh tekan butang preview. Okay. Dan kemudian cikgu boleh tengok. Dia akan macam ni. Keluar macam ni. Okay. Dua pilihan ini. Okay. Lepas tu lagi kita nak tahu di mana jawapan yang betul untuk pelajar. Okey. Jadi kalau untuk pilihan jawapan, macam mana kita nak buat adalah kita letakkan bintang di bahagian jawapan di hadapan. Okey, sebab maksud bintang ini, simbol bintang ini adalah untuk jawapan yang betul. Okey, dan kemudian kita preview semula. Okay, so kita tengok student cuba jawab ya. Okay. Dan kemudian dia cuba jawablah. Okay, dia cuba jawab macam ni. Okay, dan selepas itu dan finish, kita akan dapati dia hanya dapat 5/10 sebab kita dah letak grading di situ per 10. Okay, jadi dia akan jadi berdalam bentuk macam beginilah. Right? Okey, bila kita dah siap hasilkan live worksheets ini. Okey, apa yang perlu kita buat lagi adalah kita nak share dengan student. So kita letaklah di sini bahagian save dan kemudian cikgu akan diberikan dua pilihan. Sama ada cikgu nak share worksheets cikgu dengan rakan-rakan guru yang lain. Okey. Dan lagi satu sama ada cikgu nak buat jadikan ianya sebagai private. Kalau sebagai private ni, kalau di sinilah macam kalau saya suka jadikan sebagai private lah sebab saya nak bahan ini untuk student saya sebab student saya pun dia macam sebab kita pun macam faham dengan keadaan kalau mungkin ni mungkin boleh juga share, tak ada masalah, tapi kalau saya lebih suka private lah sebab saya akan assign tugasan ini kepada student saya di dalam workbook saya. Okay, so kalau misal katalah kita berminat untuk share, so kita akan dapat sharing, kita akan dapat share kongsi bahan ini kepada rakan-rakan guru di dalam live worksheets itu. Okay, kalau kita nak jadikan dia secara private, kita tekan private. And then kita kena letaklah apa nama live worksheets kita tu. So kita boleh letak quiz 1 sebagai contoh ya.
Dan kemudian tautan inilah yang sebenarnya kita copy dan kita serahkan kepada student kita. Okey. Okay, so ini untuk di bahagian isi tempat kosong dan juga drop down. Okay, kalau cikgu-cikgu nak nota ni, saya boleh bagi. Okay, saya boleh bagi nanti. Jadi cikgu-cikgu jangan risaulah untuk bahagian ini. Cikgu-cikgu boleh tengok nanti di dalam apa ni? Di dalam rakaman untuk apa ni? Di dalam rakaman CDL. Untuk yang bahagian nota ini. Cikgu-cikgu juga boleh pergi ke TikTok saya and then cikgu-cikgu boleh dapatkan bahan di situ juga ya. Okey. Dan selepas itu untuk bahagian padan, drag and drop dan juga untuk padankan betul. Okey, minta maaf ya Cikgu Azman. Ambil masa sikit. Okey. Jadi saya akan fokuskan kepada 3 bahagian lah. 5 bahagian, iaitu yang pertama bahagian isi tempat kosong, drop down, padankan, drag and drop dan juga tick and yes. Sebab kalau saya nak ajar tentang semua benda mungkin mengambil masa yang lama. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok sahaja di dalam YouTube, okey, cikgu-cikgu boleh tengok di dalam TikTok untuk dapatkan bahannya. Okey, tak apa cikgu, nanti ya cikgu. Okey, untuk bahagian macam mana? Saya nak cakap, saya ingat dulu kan masa saya menggunakan live worksheets ni, okay, saya ingat live worksheets ini kita boleh gunakan satu-satu. Maksudnya kalau untuk padankan dalam satu live worksheets itu satu. Rupa-rupanya tidak. Sebenarnya kita boleh pelbagaikan, okay, kita boleh jadikan dalam satu live worksheets itu kita boleh jadikan 5 bentuk corak latihan ataupun 3 bentuk corak latihan ataupun permainan. Okay, sebagai contoh, padan, drag drop dan juga tick yes. Okay, jadi kalau untuk bahagian drag and drop, dia punya apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kena letakkanlah okay, drag, type drag and then drop. Kalau untuk padankan, join. Dia jadi macam ni. Okay, kalau drag, drop. Untuk join satu. Okay, dan selepas itu cikgu boleh tick and yes. Okay. Untuk simpan kongsi bahan, saya sudah terangkan macam tadi lah ya. Okay. Jadi ini adalah bahan-bahan yang pernah saya gunakan kepada pelajar-pelajar saya. Saya hasilkan live worksheets untuk membantu student saya untuk belajar. Jadi kalau misal katalah pelajar saya tu dia tak dapat hadir ke sekolah pada hari tersebut. Jadi saya akan gunakan live worksheets untuk membantu student saya untuk belajar. Kalau misal kata buku tidak ada, buku hilang, okey. Kalau misal kata buku dipinjam oleh kawan, jadi saya akan ambil gambar dan kemudian tukarkan dalam bentuk PDF dan kemudian masukkan di dalam live worksheets. Jadi student saya dia akan gunakan live worksheets untuk dia hasilkan, untuk dia siapkan tugasan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita melatih, mendidik anak-anak murid kita supaya menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap diri dia sebagai seorang pelajar. Apa yang patut dia lakukan? Kalau dia ke sekolah, maksudnya dia belajar. Jadi kalau dia belajar, macam mana bentuk cara pembelajaran itu bergantung kepada kuasa kita. Kita yang kena kreatif untuk hasilkan bagaimana kita nak membantu student kita untuk belajar. Okay. Jadi ini adalah sebahagian daripada live worksheets yang saya telah kongsikan dan pelajar saya gunakan. Okay. Sebenarnya banyak, tapi saya tak larat sebab terlalu banyak dan kemudian saya terpaksa ambil gambar satu persatu. Okey, jadi di sini sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, mungkin ada soalan kah Cikgu Azman? Setakat ni, yang soalan nama TikTok tadi lah, tapi saya dah kongsikan.
Ya, terima kasih. Yang dalam TikTok tu barulah saya baru uploadkan sebab terlalu banyak saya kena editkan. Itu pun saya tengok mana yang bersesuaian dan kemudian mana yang mana yang perlulah ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak cikgu-cikgu sekiranya menghadapi cabaran? Cikgu-cikgu jangan risau cikgu-cikgu, sebenarnya ini adalah sesi perkongsian pada hari ini adalah sebagai idea. Okey, idea persediaan cikgu pada minggu hadapan. Bagaimana cikgu-cikgu nak bagaimana cikgu-cikgu nak menghasilkan bahan pembelajaran interaktif, modul, latihan ataupun kuis untuk cikgu berikan kepada student cikgu. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya kalau kita buat bentuk pembelajaran interaktif macam ni, sebenarnya kita membantu pelajar kita meminati kepada subjek tu. Okey, kalau kita nilah tahu macam mana bentuk bagaimana untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada student adalah melalui kaedah kita mengajar. Teknik kita bagaimana kita nak memahami mereka adalah melalui macam ni. Okey. So di sini adalah pautan quizzes. Pautan quizzes cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba masuk di dalam quizzes ini dan sekejap lagi saya akan sharekan. Okay, cikgu-cikgu boleh lihat. Saya stop dulu sekejap. Sambil-sambil tu boleh ni lah, tanya soalan sekiranya ada soalan. Oh, something went wrong. Cikgu ada nampak ni? Okay. Right. So kita start. Okay, good luck cikgu-cikgu. Wah, sudah semakin banyak. Kita tengok di sini ada berapa orang? Okey. Okay, 48%. Okay, already. 89 done. Okay, wah, 90 players. Wah, boleh tahan juga lah. Wow, terima kasih cikgu. Okay. So, sekarang kita dapati di sini. Wow, macam makin meningkat ya ni. Okay. Alright. Wow. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Yes. Okay, so kita tengok di sini. Top 1 ranking pertama adalah Cikgu Kido. Cikgu Kido ni cikgu, boleh saya tahu Cikgu Kido? Ada Cikgu Kido ke di sini? Cikgu Kido ni siapa? Wah, macam hebat lah cikgu ni. Wah, Cikgu Kido. Wow. Okay, accuracy. Wow, semua betul. Wow, boleh tahan lah Cikgu Kido. Boleh saya tahu Cikgu Kido ni, Man, boleh dapatkan Cikgu Kido? Tak tahu dia pakai nama sebenar ke tak? Ya, dia tak pakai nama sebenar. Oh, Cikgu Wong. Oh, sorry Cikgu Wong. Tidak apa, nanti boleh teruskan lagi usaha yang murni. Never mind lah cikgu. Namanya kita belajarkan. Boleh saya tahu Cikgu Kido, ada tak Cikgu Kido dalam ni? Oh, tak apa Cikgu Wani, tak apa. Nanti kita boleh ni lagi ya. Cuba lagi main. Okey. Ada Cikgu Kido tak di sini? Hebat juga cikgu ni. Oh, hebatlah Cikgu Kido ni. Tahniah Cikgu Kido. Cikgu Kido. Ada tak Cikgu Kido? Siapa nama Cikgu Kido ni sebenarnya?
Okey, ya betul. Siapa Cikgu Kido ni sebenarnya? Oh. Keluar Sarawak saya. Oh. Tahniah Cikgu Kido. Juara kan? Okey. Siapa Cikgu Kido ni? Oh? Boleh saya tahu Cikgu Kido? Cikgu Sasi baru masuk. Okey. Okey. Alright. So, tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Kido. Cikgu Kido, nanti Cikgu Kido boleh hubungi saya. Okey, Cikgu Kido boleh hubungi saya untuk surprise. Okey, untuk sesi hari ini saya ada memberikan hadiah. Jadi, tahniah kepada Cikgu Kido sebab Cikgu Kido menjadi juara untuk sesi pada hari ini. Dan tolong inilah Cikgu Kido, kalau boleh nanti selepas sesi pada hari ini, boleh tak Cikgu Kido stay sekejap, and then kami nak dapatkan inilah maklumat daripada Cikgu Kido. Boleh Cikgu Kido? Okay, tahniah juga saya nak ucapkan kepada semua guru, semua guru yang berjaya menyelesaikan sesi quizzes pada hari ini. Saya pun tidak menyangka, sebabnya yalah, boleh tahan juga kan, sebab saya tengok di situ masa yang diberikan adalah kurang daripada 10 saat. Ada soalan kurang daripada 10 saat. Jadi maksudnya quizzes ni adalah cabarannya adalah dari segi penetapan masa. Bagaimana cikgu ini dari segi kecekapan seorang guru, bagaimana untuk nak menjawab soalan, bagaimana untuk memahami sesuatu benda itu, sangat hebat. Okey, tahniah semua saya ucapkan, cikgu adalah terbaik. Okey, tahniah cikgu. Okey, sekarang sudah 4.19. Oh. Okey. Kita balik semula ke nanti nota cikgu boleh ambil lah nota pada hari ini dalam TikTok ataupun nanti saya akan berikan. Okay, di sini di dalam nota ni saya ada berikanlah panduan kepada cikgu-cikgu bagaimana untuk nak daripada Canva kita nak dapatkan bahan itu, jadikan sebagai bahan pembelajaran interaktif dan kemudian hasilkan live worksheets. Okey, jadi di sini sebelum berakhir, cikgu-cikgu perasan tak sepanjang sesi perkongsian kita dalam slide kita ni tadi ni, cikgu-cikgu perasan tak ada benda di dalam slide tersebut? Dah Cikgu Sasi dah jawab tu. Doraemon. Cikgu Sasi hebatlah. Cikgu Sasi perasan ya. Okey. Ya, betul. Ada emoji bergerak-gerak dan lagi satu. Cikgu Atira. Ya, ada hadiah. Sebenarnya siapa yang dapat? Siapa yang perasan, di dalam slide kita hari ini, selain daripada live worksheets itu, kita juga ada bagi untuk fokus tentang sesuatu benda. Di mana setiap slide saya tu, saya ada letakkan Doraemon. Jadi di dalam slide saya ni ada 19 Doraemon. Jadi Cikgu Sasi, tahniah saya ucapkan. Cikgu Sasi stay nanti ya, sebab saya nak dapatkan nombor telefon Cikgu Sasi untuk saya berikan hadiah. Ya, tahniah Cikgu Sasi, tahniah Cikgu Kido. Ya. Yes, jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya penyampaian terlalu laju, sekiranya penyampaian terlalu orang kata ada banyak dia punya kesana kemari sebab saya gunakan dua device. Dan minta maaf jugalah sekiranya ialah sebab live worksheets ni kita kena kena belajar ya, kena belajar
sepanjang masa. Saya pun sebenarnya belajar live worksheets ni daripada tahun 2019. Saya pun macam perlahan-lahan jugalah untuk belajar live worksheets. Okey, jadi dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mahendra, terima kasih kepada Cikgu Azman, terima kasih kepada CDL kerana menjemput saya ke sesi pada hari ini. Sekian saja perkongsian saya. Terima kasih. Ada soalan kah Cikgu Azman? Terima kasih Cikgu Nur Azura. Jadi kita dapat lihat perkongsian daripada Cikgu Nur Azura tentang live worksheet. Jadi bagi saya sendiri, live worksheet pun saya ada gunakan. Dan bagi cikgu-cikgu yang mungkin yang pernah guna ataupun yang baru nak guna, cikgu boleh cuba untuk explore dulu lah. Sebab kebanyakannya dia memang ada bagi macam satu bentuk tutorial lah. Cuma kalau bagi saya dia macam dia satu PDF, kemudian kita ataupun image kita boleh apa nama tadi? Dia macam main select tu, kemudian kita letak jawapan. Cuma untuk fill in blank saja yang saya fikir dia tak perlu coding. Macam coding lah, dia letak choose, join one, join two, macam itulah, itu ada dalam tutorial tu sendirilah. Betul, Cikgu Nur Sheila cakap subjek bahasa memang best guna live worksheet. Cuma kalau cikgu perasan juga, markah dia akan auto 10 marks. Maksudnya kalau ada 10 item dalam tu, dia akan satu item satu markah. Jadi dia lebih sesuai untuk latihan yang mudah-mudah lah untuk bagi budak. Kita bagi kepelbagaian lah. Jadi pelajar pun dia tak hadap satu benda je. Jadi live worksheet ni dia macam bagi kita satu tool yang boleh mempelbagaikan lagi kita punya bahan pembelajaran tu. Okey, jadi kalau soalan-soalan ke sini saya tengok tak ada soalan. Cuma awal dah Cikgu Muhammad Fazli tanya ni mohon share untuk sesi siri 83. Pun sudah dikongsikan juga. Jadi harap cikgu-cikgu yang ada dalam ni yang seramai tadi cecah 400 ya, mungkin ada yang sudah klik pada link kehadiran tu. Terus klik pada link kehadiran dan akan dapat sijil lah di dalam email masing-masing nanti. Okey, Cikgu Nazura ada apa-apa nak tambah? Okey, sebenarnya live worksheets ni kalau kita tengok dia ada kelebihan lah. Salah satunya guru tak perlu lagi untuk menyemak. Okey, dia semak secara automatik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di sini seiring dengan mengurangkan beban guru tu, jadi kalau kita tengok live worksheets ni adalah satu bahan yang kita boleh alat ya, bukan bahan, alat untuk kita gunakan jadikan di dalam pengajaran dan pembelajaran kita di dalam kelas. Sebab sangat memudahkan guru, menjimatkan masa guru dan murid. Lepas itu jimat kos sebab kita tak perlu nak print. Kalau misal kata kita share saja line tersebut, pautan tersebut. Dan lagi satu, tidak ada berlakunya pencemaran kepada sampah, nak buang sampah kan. Sebab kadang-kadang student bahan ni bila dia dah dapat dah bahan tu, dia akan kronyok-kronyok, lepas tu dia akan buang. So dia akan mencemarkan alam. Okay, itu salah satu saya lihatlah daripada live worksheets ni. Selain daripada itu, live worksheets ni dia ada limitasi lah, ada kelemahan juga. Di mana kelemahan dia, kalau untuk private tu kan, untuk private tu, kalau misal katalah bahan tu adalah kita buat untuk private, persendirian lah kan, untuk diri kita sendiri, dia hanya kita mampu hasilkan 30 worksheet sahaja. Kalau untuk workbook hanya 10 workbook sahaja. Itu sajalah. Yang selebihnya okey, tak ada masalah. Okey. Dan lagi satu, yang paling bagus adalah menjimatkan kos. Guru tak perlu nak membayar plan untuk yang live worksheets ini. Itulah kelebihan dia. Live worksheets ada plan, tapi yang ini kita nampak privilege dia lebih banyak lagi. Okey, itu sajalah. Terima kasih Cikgu Azman. Jadi ada juga soalan tambahan tentang macam mana nak daftar ke dalam SPL KPM. Jadi sudah dijawab oleh Cikgu Sasi dan Cikgu Sasi juga, iaitu hantar sijil kepada SU untuk pengesahan dan juga laporan. Kalau tak silap saya memang diletak di bawah pembelajaran sendirilah sebab kita belajar secara atas talian. Terima kasih Cikgu Sasi.
Mungkin rakan-rakan warga pendidik boleh buka kamera. Buka kamera. Marilah kita bersama-sama mengabdikan memori. Memori kita. Buka kamera cikgu-cikgu. Hai, apa kabar semua cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu sihat? Wah. So, dalam kiraan 1, 2, 3. Oops, kejap. Kejap cikgu, kejap ya. Ada gangguan, ada notifikasi. 1, 2, 3. Sekejap ya. Ini adalah bukti ya cikgu. Bukti yang kita ada buat sesi hari ini. Ya, terima kasih cikgu-cikgu kerana sudi hadir pada hari ini. Okey, sampai jumpa lagi minggu hadapan untuk sesi yang seterusnya. Okey, terima kasih semua.